Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak buat satu teknik lah biasa ada di klinik kita, iaitu kalau ada berbagai sekatan saluran pernafasan ataupun choking bagi dewasa dan kanak-kanak atau bayi-bayi. Okey, nama saya Muhammad Iswadi bin Cidwil. Bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di klinik kesihatan Ibu Ibu. Okey, kita bermula dengan sejarah saya lah. Saya bertugas di KK Ibu Ibu, dan sebelum ini belajar di Poly Pembantu Perubatan Seremban, dan berkhidmat 9 tahun. Okey, hari ini kita bertengok tentang choking. Okey, choking ni boleh didefinisikan sebagai makanan atau bahan yang masuk dari mulut dan tersekat pada salur pernafasan sehingga menyebabkan mangsa mengalami kesukaran bernafas. Kebiasaannya jika berlaku sekatan salur pernafasan bagi dewasa, biasanya mengikut gambar tu dia tukar bahagian leher. Okey, ni salur pernafasan yang terhalang. Okey, klasifikasi choking atau tercekik. Biasa kalau choking ni masih boleh bernafas, masih boleh bercakap, dapat batuk dengan efektif. Tanda-tanda masa choking atau tercekik: sukar bernafas, susah atau tidak boleh bercakap, batuk, muka dan leher merah, masa mengeluarkan bunyi aneh atau senyap, masa mulai panik, kedua-dua tangan memegang leher seperti dalam gambar. Kebiasaannya terjadi ketika makan atau minum, berisiko tinggi kepada pesakit neurologi berkait kekurangan refleks menelan batuk. Contohnya pesakit stroke, pesakit dalam pengaruh dadah, alkohol, penyakit berkait salur pernafasan, pesakit tua atau nyanyuk. Okey, ini menilai keterukan. Teruk, pesakit tidak sedar. Okey, CPR dulu. Sedar, 5 back blow, 5 abdominal thrust. Ringan, galakkan batuk. Perhatikan masa sehingga makanan atau bahan terkeluar. Okey, klasifikasi batuk efektif. Boleh menangis, bercakap, batuk yang kuat, boleh bernafas sebelum mula batuk, tahan kesedaran normal. Tidak efektif, tiada suara, batuk tanpa bunyi, tidak dapat bernafas, kurang tahap kesedaran, muka kebiruan. Okey, langkah pertolongan cemas. Perhatikan masa dengan universal sign of choking. Kalau kita berada di tempat awam, kita aktifkan talian kecemasan 999. Perkenalkan diri, galakkan pesakit untuk batuk. Jika gagal, batuk dengan efektif, beri 5 back blow. Jika gagal, keluar, berikan Heimlich maneuver. Ulang langkah sehingga makanan keluar, pesakit tidak sedar diri, mulakan CPR jika pesakit tidak sedarkan diri.
teknik pertolongan cemas bagi dewasa. Okey, kebiasaannya jika kita jumpa pesakit yang jogging, seperti tanda-tanda umum universal sign bagi orang yang tercekik adalah memegang pada bahagian hadapan leher seperti dalam gambar. Okey, kalau kita ada di tempat kejadian, galakkan mangsa untuk batuk bagi mengeluarkan benda asing. Maksudnya kita bagi tahu arahan kepada mangsa supaya batuk. Okey. Mata bagi mengeluarkan benda asing. Okey. Jika tidak dapat batuk dengan efektif, lakukan sehingga 5 tepukan pada bahagian belakang. Gunakan tapak tangan dan tepuk bahagian belakang mangsa di antara tulang belikat. Tepuk bahagian belakang. Tepuk mangsa. Okey, jika tepukan pada belakang mangsa tidak berkesan, tekan pada perut mangsa di antara pusat dengan tulang rusuk. Tekan 5 kali sehingga berdasing keluar. Jika berdasing tersebut masih tidak dapat dikeluarkan, teruskan tepuk pada belakang dan tekan pada perut sebanyak 5 kali secara bergili-gili. Okey, dalam keadaan kaedah menekan dada dengan tepuk bahagian belakang, dalam masa itu kalau pasien tiba-tiba tidak sedarkan diri, mulakan CPR dengan tekanan dada. Okey, ni bagi teknik wanita mengandung. Okey, kalau orang normal daripada pusat hingga ke tulang rusuk. Kalau bagi wanita mengandung, kita tekan bahagian epigastrik untuk mengeluarkan benda asing. Okey. Jika baby, kalau kanak-kanak, tekniknya adalah sama dengan dewasa, kaedah yang sama. Tapi kalau baby, kita ada teknik pertolongan cemas bagi bayi. Mula-mula sekali baringkan bayi secara menghala ke bawah. Letak macam ni, menghala ke bawah. Pegang atau ampu bahagian bawah rahang bayi. Lakukan 5 backflow. Tekan 5 kali. Okey. Selepas tekan 5 kali, kita terbalikkan bayi. Lakukan 5 tekanan di dada. Ulang sehingga makanan keluar atau bayi tidak sedarkan diri. Jika bayi tidak sedarkan diri, kita
seharusnya buat bantuan CPR. Okey, bagi penjagaan selepas pemulihan patient choking, pertama sekali kita selesakan pesakit, posisikan pesakit dalam keadaan berbaris sebelah kiri. Jika kira posisi pemulihan, kita ambil tanda-tanda vital pesakit, rujuk pasukan perubatan untuk mengenal pasti kecederaan yang terlibat pada salur pernafasan, letakkan secara mengiring atau pemulihan bagi pesakit yang terlalu lemah untuk elakkan pesakit muntah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jika saya bagi cara saya ni dengan secara teori kebanyakan pelajar tak akan nampak benda ni. Cuma kita nak, kita panggil kami air merah nak tunjuk sikit macam mana. Okey, secara praktikalnya, okey, normal manusia dia, jika tercekik, dia akan pegang bahagian leher, dia akan pegang. Okey, masa ni kita tengok di bahagian muka dia ataupun dia punya ni, adakah biru ataupun bunyi secara stridor yang kebiasaannya bukan bagi normal manusia yang biasa sedang bernafas. Mungkin seorang yang choking akan bernafas kelihatan susah sedikit. Okey, bila kita jumpa masa yang macam ni, kita tanya dulu. Okey, kalau dia tak boleh bunyi, okey, kita suruh dia batuk dulu. Kita suruh dia batuk, cuba untuk batuk. Okey, tak boleh batuk. Okey, bila tak boleh batuk, kemungkinan kita boleh suspect dia sebagai choking ni. Sebab kemungkinan memang biasa kita tengok tu, kita tahu lah tempat makan apa tu. Okey, kaedahnya untuk buat hemik menovia ni, tangan kita macam ni, kita tutup cara macam ni, tutup macam ni. Okey, tempat lokasi kita nak lakukan kaedah choking ni, nak buat manic hemorrhage, kita pusingkan tangan macam ni, kita letak di antara pusat dengan tulang rusuk, tolak ke bahagian atas, tolak ke bahagian atas. Tu untuk kaedah. Tapi untuk biasanya kita akan tepuk. Sebelum kita buat macam tu, kita tepuk dulu di antara tulang belikat. Kita tepuk dengan kaedah tangan macam ni, kita tepuk dulu. Okey, lepas kita tepuk, kita perhatikan selalu pernafasan dia, adakah ada benda asing. Kalau ada benda asing, keluarkan. Okey, kalau tak ada, baru kita teruskan dengan kaedah ni sehingga keluar. Kalau tak keluar 5 kali, kita buat hemik menovia, kita tepuk 5 kali sehingga benda tu keluar. Tapi jika lama kelamaan, biasa kalau berlaku sekatan salur pernafasan yang teruk, patient akan collapse. Bila patient collapse, kita first kali kita akan buat CPR. Kita teruskan menekan dada. Kebiasaannya patient tak akan bernafas. Kita lakukan CPR sehingga patient bernafas dengan benda tu keluar. Kalau kita semasa kita lakukan CPR, benda tu ada dalam salur pernafasan dia, dalam mulut, kita buang. Kita buang terus, lepas tu kita teruskan hingga patient tu sedar. Bila patient tu sedar dan kita dah buang benda asing dalam salur pernafasan, kita posisikan pesakit dalam posisi pemulihan. Maksudnya mengiring sebelah kiri untuk keluarkan cecair dalam mulut. Mungkin kemungkinan akan menjadi patient masa kejadian tersedak. Dia berbeza dengan wanita mengandung. Okey, contohnya kalau kita bagi dewasa normal, kita akan tekan antara pusat dengan rusuk. Untuk orang mengandung, kita akan duduk dalam apical street, kita tekan ke atas. Benda yang sama. Okey, mengandung, kita tekan bahagian atas, naik.
posisi yang sama, tepuk, tekan. Tapi cuma kaedahnya, kalau normal, pusat, berusut di tengah-tengah, tolak ke bahagian atas. Okey, bagi yang mengandung, kita letak bahagian atas ni, kita tarik ke atas. Okey. Okey, Mas, duduklah. Okey. Berbeza dengan kalau kanak-kanak, benda yang sama, letak yang sama. Okey, cuma kaedahnya bagi baby atau bayi sedikit berbeza. Maksudnya bayi biasanya dia tak boleh bagi tahu, tak boleh buka leher. Cuma yang penting sekali kita tengok kalau masa tu tersedak, first kita tengok sekali keadaan bayi tu lain daripada yang lain. Maksudnya restless, muka kebiruan, salah satunya muka kebiruan, lepas tu restless, lepas tu menangis, nyaringnya berbeza daripada bayi lain. Bunyinya mungkin kalau dewasa striker, nyaring bagi bayi lain, maksudnya yang last kali tak sedar. Tak sedar tu CPR. Okey, bagi bayi benda yang sama, kita pusing, maksudnya kedudukan kita ke kuda, letak bayi, mula-mula sekali kita letak sini, leher bayi di bahagian ni, kita tepuk bahagian belakang selama 5 kali. Lepas tu kaedahnya pusing sebelah ni, tekan dada 5 kali, sehingga saluran pernafasan tu, maksudnya benda asing dalam saluran pernafasan tu kelihatan, kita buang. Okey, kalau tak kelihatan, kita teruskan sehingga benda asing tu terkeluar ataupun pasien tu tak sedar. Kalau tak sedar, CPR. Tu je kaedahnya. Okey, selepas sedar, kita tak boleh pemulihan di rumah. Maksudnya bayi tu terpaksa juga dibawa ke hospital, unit kecemasan untuk menilai kemungkinan bila kita buat benda ni, benda asing yang ada dalam saluran pernafasan tidak keluar sepenuhnya. Jadi untuk membantu pesakitnya, kita hantar ke unit kecemasan untuk rawatan terapi. Okey, faham tak? Okey. Kalau faham tak? Okey, setakat inilah. Okey, terima kasih.